Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan meneruskan perbincangan bab 3 pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, subtopik 3.1 kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pengenalan perbincangan kita, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang merupakan negeri yang sangat kaya dengan hasil bumi seperti biji timah dan emas. Pihak pemerintah telah melakukan tadbir urus kekayaan hasil bumi sehingga menjadi negeri yang makmur. Kekayaan dan kemakmuran negeri-negeri Melayu ini telah menarik minat kuasa Aceh, Belanda dan British untuk menguasai negeri-negeri tersebut. Kekayaan biji timah. Biji timah merupakan barangan dagangan yang penting di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sejak zaman abad yang ke-14 lagi. Para pedagang dari seluruh alam Melayu telah datang ke pelabuhan Melaka untuk melakukan aktiviti perdagangan biji timah. Kita teruskan dengan pelombongan biji timah pada abad yang ke-15. Mereka awal kegiatan melombong biji timah sejak daripada abad yang ke-15 apabila pelombongan biji timah telah diusahakan oleh orang-orang Melayu dari kawasan lembah sungai. Orang-orang Melayu telah melombong biji timah, tujuan dia untuk kegunaan tempatan dan juga untuk tujuan perdagangan. Perdagangan biji timah telah dijalankan di bawah pengawasan pembesar Melayu. Pembesar Melayu adalah pemilik lombong yang membekalkan semua keperluan perbelanjaan. Pembesar Melayu memperoleh kawasan pegangan melalui surat tauliah daripada Sultan. Punca utama pendapatan pembesar adalah perdagangan biji timah. Sultan pula menerima hasil perdagangan biji timah daripada pembesar-pembesar Melayu. Perlombongan biji timah abad yang ke-16 hingga abad yang ke-17. Lokasi perlombongan. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, Perak telah terkenal dengan hasil biji timah, di mana kawasan perlombongan biji timah sepanjang Sungai Perak. Pelombongan tertumpu di kawasan sepanjang Sungai Perak dan anak sungai sekitar Kuala Kangsar dan juga Pilihan Intan. Pelabuhan utama di Perak sering dikunjungi pedagang terutama Portugis, manakala Aceh telah meletakkan Perak sebagai negeri naungan pada abad yang ke-16 hingga abad yang ke-17. Perak menjadikan biji timah sebagai bahan bernilai untuk mendapatkan perlindungan daripada Portugis di Melaka bagi membebaskan Perak daripada naungan Aceh. Pelombongan biji timah abad yang ke-18 dilaksanakan di Perak, dilombong di Perak, iaitu pada pertengahan abad yang ke-18. Biji timah dilombong, pelombong kecil Melayu dilarut seperti di Kerian, Kurau, Larut, Terong dan Berwas. Sultan Perak Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah telah memeteri perjanjian dengan Belanda bagi menjual hasil biji timah di Melaka. Akhir abad yang ke-18, pengeluaran biji timah Perak telah mengalami kemerosotan
akibat penyeludupan biji timah kepada pedagang-pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Manakala di Selangor, kekayaan biji timah di kuala Sungai Selangor telah menarik ramai pedagang luar ke kuala Selangor. Pada tahun 1790, Sultan Ibrahim dan Belanda telah menandatangani perjanjian penjualan hasil biji timah antara Selangor dengan Belanda. Perbincangan diteruskan lagi dengan pelumbungan biji timah abad yang ke-19. Kekayaan biji timah telah mencapai tahap penting pada abad yang ke-19. Perkembangan perombongan biji timah telah melalui beberapa fasa. Pelumbung Cina menjadikan Perak, Selangor dan Negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Kawasan pelumbungan biji timah di Perak pertama dilarut, iaitu pelumbungan biji timah di Perak telah mencapai tahap penting pada tahun 1840-an hasil penemuan biji timah di Larut. Pembesar Melayu Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim telah memajukan pelumbungan biji timah di Klian Pau dan Klian Baru dengan membawa masuk pelumbung Cina. Ngah Ibrahim menjadikan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Terusnya di Lembah Kinta, mana kawasan pelumbungan biji timah pada akhir abad yang ke-19, Lembah Kinta telah muncul sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Perkembangan pesat kegiatan pelumbungan biji timah membawa kepada kemunculan Bandar Kopeng, Ipoh, Batu Gajah dan Kampar. Dan pada tahun 1870-an, Sultan Ismail telah mengusaha dan memajukan kawasan pelumbungan baharu di Lembah Kinta yang menjadikan kemunculan bandar baru seperti Papan dan Pengkalan Peguh. Pelumbungan biji timah abad yang ke-19 di Jugra. Kedudukan peta menunjukkan kawasan pelumbungan biji timah di Selangor abad yang ke-19 itu di kawasan Jugra yang terletak di kawasan Mamperan Kuala Langat. Sultan Abdul Samad yang memerintah pada tahun 1857 hingga 1898 telah menjadikan Jugra di daerah Langat sebagai pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. Jugra juga telah memainkan peranan penting sebelum pusat pentadbiran kerajaan berpindah dari Jugra ke Kelang. Jugra juga telah menjadi pusat pengutipan cukai biji timah melalui Sungai Langat dan dibawa ke Pelabuhan Melaka. Pelumbungan biji timah abad ke-19 di Kuala Lumpur. Peta menunjukkan di mana kedudukan kawasan pelumbungan biji timah di Selangor abad yang ke-19, yang mana kedudukan Kuala Lumpur di Ampang dan juga di kawasan Petaling. Menjelang pada tahun 1860, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor. Biji timah telah dilombong di Ampang, kuala sungai yang menjadi pertemuan antara Sungai Kelang dan Sungai Lumpur dijadikan pangkalan untuk mengangkut biji timah. Ramai orang Melayu dan Cina telah mendirikan pertempatan baru di situ yang akhirnya telah membentuk Bandar Kuala Lumpur. Pelumbungan biji timah abad ke-19
di kawasan Lukut, peta kedudukan pelombongan biji timah abad ke-19, di mana kawasan kedudukan kawasan Lukut. Lukut merupakan wilayah Kesultanan Selangor. Kegiatan pelombongan biji timah di Lukut bermula apabila Raja Busu membawa masuk pelombong Cina, dan pada tahun 1830-an, selepas kemangkatan Raja Busu, Raja Jumat telah berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang terkenal. Dan pada tahun 1880, Lukut telah diserahkan kepada daerah Sungai Ujong melalui rundingan Sultan Selangor dengan pemerintah Sungai Ujong. Manakala Kajang, Semenyih dan Beranang pula yang sebelum ini sebahagian daripada kawasan Sungai Ujong menjadi sebahagian daripada wilayah Kesultanan Selangor. Kita teruskan dengan kekayaan hasil bumi, iaitu kekayaan hasil emas. Pelombongan emas di negeri-negeri Melayu telah tertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya berada di negeri Pahang, yang mana kawasan pelombongan emas terletak di jalur di tengah-tengah semenanjung Tanah Melayu. Jalur emas Pahang meliputi kawasan pelombongan yang terletak di Raub dengan berkeluasan 14,000 batu persegi. Mengikut rekod negara China, emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad yang ke-13 lagi. Manakala menurut catatan Portugis pula, pada abad yang ke-16, emas yang dihasilkan di negeri Pahang telah diperdagangkan di Melaka. Sultan Pahang juga menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Lokasi perlombongan emas di Pahang, di mana peta menunjukkan kawasan pelombongan emas dan biji timah yang diusahakan pada abad yang ke-19. Pelombongan emas telah dijalankan di hulu Pahang, iaitu di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Pelombongan emas juga dilakukan di kawasan penting seperti di Raub, Dwi, Tersang, Selinsing, Penjom, Kancau dan juga Huludong. Kegiatan melombong emas di Pahang bermula pada abad yang ke-16 dan ke-17, di mana pada abad 16 dan 17 telah diusahakan oleh orang-orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Mereka telah menggunakan kaedah mendulang dan melampan emas. Pada abad yang ke-18 pula, kekayaan emas telah menarik minat orang-orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Mereka telah menggunakan kaedah melampan dan untuk mendapatkan emas. Manakala pada abad yang ke-19, Sultan Ahmad telah memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan perusahaan melombong emas di Pahang. Konsesi merupakan pajakan atau di mana sesuatu kawasan atau tanah dipajakkan untuk satu tempoh untuk diusahakan kepada untuk aktiviti kegiatan seperti melombong dan untuk tanaman. Mereka, orang Eropah, telah menggunakan kaedah melombong dedah
dan juga melombong bawah tanah. Rumusan pada tajuk perbincangan kali ini adalah kita sewajarnya bersyukur dan menghargai negara kita kerana telah dikurniakan dengan pelbagai hasil bumi seperti biji timah dan emas. Kita juga seharusnya memanfaatkan kekayaan hasil bumi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan kemakmuran negara kita. Semoga kita bertemu di lain siaran. Jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar pihak kami dapat menghasilkan video-video yang lain pada masa hadapan.